Jadi saya rasa kita bincang dulu soal mantan Perdana Menteri, mantan Presiden UMNO Najib Razak. Najib Razak nampak seperti marah terhadap keputusan 5 hakim yang menolak rayuannya untuk memasukkan bahan baru atau pembuktian baru terhadap kes dia. Jadi dalam perkara ini banyak pandangan yang diberikan. Ada yang berpihak kepada Najib Razak, ada yang berpihak kepada 5 hakim itu. Dan apa yang saya nampak ialah keadaan sekarang ni agak kecelaruannya antara prinsip-prinsip yang kita semua terima, seperti saya yang telah menerima konsep ataupun prinsip rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Jadi kedaulatan undang-undang ni adalah satu perkara besar yang mesti dipahami oleh rakyat di Indonesia. Barang siapa menentang Pancasila, dia akan dibawa ke mahkamah. Jadi dalam Pancasila itu juga hampir sama dengan rukun negara. Kita tak boleh mempertikaikan kedaulatan undang-undang kerana kita dah menyerahkan kepada Badan Kehakiman untuk bertindak dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang. Mereka ada point of view mereka, ada pandangan sudut mereka terhadap undang-undang. Pada saya melihat hakim ni pun mungkin sekarang dah main teknologi melalui email, melalui online. Mereka juga dah membaca selama 4 tahun lebih kurang, hampir 4 tahun perbicaraan yang berlaku ini. Mereka tak nampak ada ruang yang boleh membebaskan Najib Razak dari tuduhan itu. Dari itu mereka berpendapat kalau diberikan juga ruang yang dikehendaki oleh Najib Razak, iaitu untuk membawa bahan baru ataupun fakta baru di mana dapat membuktikan bahawa Hakim Nazlan ini terlibat dalam penubuhan SRC, termasuk seorang peguam yang memberikan pinjaman kepada Maybank. Ini juga dilihat tidak akan dapat membantu Najib Razak untuk bebas, walaupun hakim akan memutuskan bahawa Najib Razak adalah dapat membuktikannya. Tetapi soalnya sekarang peguam pihak pendakwa rakyat telah pun membuktikan, dan media sosial pun tidak pernah mengeluarkan apa-apa cerita terhadap Hakim Nazlan Ghazali ini melalui faktanya ke dia bekerja di Melayu Banking, dia luluskan SRC ke apa, tak ada. Kita masih lagi mendengar cakap dengar, dan kabarnya maklumat yang dia dapat ini melalui peti surat yang dihantarkan oleh orang yang kita tak tahu. Jadi pihak hakim kata benda ini tidak boleh diterima pakai. Dan roadmap perbicaraan Najib Razak ini pada mula sampai akhir, sampai ke mahkamah rayuan, peguamnya pun dah tahu apa akan berlaku, apa akan terjadi. Jadi pada saya lah, isunya sekarang ni akan meletihkan, kerana kita undang-undang Malaysia ni agak pelik sikit. Jika yang kena tuduh dapat membuktikan hakim yang bicara itu cacat moral, pada saya dia panggil cacat moral lah, dia ada konflik dalam satu-satu isu, tetapi dia tidak melakukan untuk membantahnya. Jadi kalau dah selesai ke peringkat ujung baru nak membantah, itu satu perkara yang berat. Saya dipahamkan oleh kawan-kawan saya yang dalam bidang peguaman, mereka ada satu benda yang mereka
tanya kepada Najib Razak ni. Dia kata takkan Najib Razak punya peguam dengan bayaran berjuta-juta tu tak buat research bahawa 2 daripada 5 hakim ni pernah terbabit di dalam isu memutuskan isu YNDB. Dia hakim bicara dalam isu YNDB yang membabitkan Najib Razak. Patutnya hakim bicara dipertikaikan oleh Najib Razak lebih awal, walaupun isunya sekarang bukan YNDB, ialah SRC yang berpisah jauh dengan YNDB. Tapi benda ini tak dibangkitkan. Berikut kawan saya peguam, pergilah, dia kata cek ada tidak 2 orang hakim itu terlibat di dalam membicarakan atau mengambil keputusan terhadap isu YNDB. Jadi yang itu lebih logik untuk membantah bahawa hakim Mahkamah Rayuan ini ada kepentingan yang bersalahan dengan undang-undang sistem kehakiman kita. Tapi mereka tak lakukan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada saya lah tindakan Ketua Hakim Negara ini dan juga pihak panel ialah melihat dari segi perspektif masa dan ruang yang membazir atau tidak. Dari itu mereka telah mengambil keputusan menolaknya. Ini bukan soal peluang atau tidak diberi peluang untuk membela diri. Kalau benar ada, boleh dedahkan dalam media sosial. Apa yang jadi masalah, ia bukan satu perkara yang salah. Jika perkara yang tidak dibincangkan, yang tidak menghinakan mahkamah, dibincangkan juga di media sosial, supaya rakyat melihat bahawa ada kesilapan atau salah laku di mahkamah itu. Tapi tidak juga ada. Jadi inilah yang saya lihat bahawa banyaknya terlalu kita dalam mempertahankan diri ini, kita menyalahkan orang lain. Seperti yang berlaku kepada Zaid Amidi. Dia yang dapat secara sah dalam mahkamah, pihak syarikat yang berkepentingan dengan dia hantar duit ke rumah dia di Kanrai High, hantar duit ke rumah dia di Seri Sastria, rumah rasmi kerajaan, dengan jumlahnya. Kemudian dia minta mungkin atas arahan dia suruh laporkan juga, orang ni dapat duit, orang ni dapat duit. Apa kaitan dia? Akhirnya menjadi rosak struktur bicara itu, dan kemudian itu menambahkan marah orang terhadap UMNO dan Barisan Nasional itu. Patut, sebab saya bersetuju dengan mendiang Paul Agustin dulu waktu bicarakan kes Anwar Ibrahim dengan ayat-ayat yang agak menarik, no relevant. Soal orang lain dapat duit pada UKSB itu no relevant. Itu orang lain kena buat report supaya nama-nama yang tersenarai itu dapat diambil tindakan undang. Tetapi isunya ialah Zahid secara terbuka di dalam mahkamah telah dikatakan telah menerima wang itu, dan Zaid Amidi tidak pernah menafikannya. Jadi di Malaysia ni pun begitu jugalah. Apa yang saya nak tahu, bahawa kita lihat bahawa isu mahkamah yang berlaku sekarang ini sebagai seorang pendukung apa yang kita panggil kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan, kesopanan dan kesusilaan, kita kena menerimanya. Kita kena terima kepada keputusan yang berlaku itu. Kita tidak boleh mentafsirkannya dan menyalahkan orang lain. Soal suami Ketua Hakim Negara ada di dalam mahkamah pun jadi isu. Itu laki dia. Tak ada kena-mengena pun. Banyak juga orang mahkamah ini tidak ada pun rang undang-undang atau sekatan di dalam mahkamah ada tertulis isteri, suami, keluarga hakim tidak dibenarkan masuk di dalam mahkamah. Dan kita tak tahu masa dia pegang kamera itu hakimnya tengah bercakap ke, hakim itu belum datang lagi ke, atau tengah menunggunya. Saya yang besok pagi akan pergi ke mahkamah juga membawa telefon. Sementara menunggu hakim masuk, kita main mesej
tengok berita yang terakhir. Tapi apabila kita dah bangun angguk dengan hakim yang masuk, telefon kena disimpan, kerana ketua pihak polis akan segah kita, akan marah kita pegang telefon. Jadi kita pun tak tahu adakah suami ketua hakim negara itu pegang telefon itu. Sepatutnya pihak yang ambil gambar tu juga merakamkan suara video supaya kita dengar adakah keputusan tu waktu isteri dia tengah berucap. Ini adalah penting. Dan yang merakam pun juga satu kesalahan, kerana telah merakamkan orang lain, privasi orang lain. Jadi isu ini telah memberikan kita gambaran seolah-olah kita ni macam kebudak-budakan dalam menangani isu undang-undang.